sedikit kemenangan kepada sistem Islam yang ingin membezakan antara agama dengan kehidupan. Yang ketiga, kebimbangan saya yang betul yang kita sebut ialah kuasa raja-raja yang menguasai atau yang mengetui agama di negeri-negeri di Malaysia ini akan semakin sedikit semakin terhakis. Kerana undang-undang syariah di negeri-negeri ini semuanya di bawah kuasa raja. Dan raja telah menurunkan cop mohor baginda semua untuk meluluskan keadaan tersebut. Dan kebimbangan saya juga, bulan puasa menjelang tiba. Artinya masyarakat di Kelantan nanti, bulan puasa nanti, mereka tidak boleh lagi didakwa jika mereka tidak berpuasa. Dan satu lagi, ini membuka ruang kepada negeri-negeri lain untuk dicabar, dan apabila dicabar maka terbatal semua undang-undang syariah di negeri-negeri tersebut. Sebab itu tuan-tuan dan ketua, dalam hal ini suatu yang segera dan tuntas perlu dilaksanakan oleh kerajaan untuk menseimbangkan antara civil dengan syariah. Kerana dalam civil, asas perundangan fundamental berbeza dengan syariah. Kalau contohnya arak, seorang Islam tidak boleh minum arak, tidak boleh menghidang arak, tidak boleh menuang arak. Tetapi dalam civil boleh minum arak selagi tidak mencederakan ataupun membahayakan orang lain. Itu dua keadaan dan suasana yang berbeza antara syariah dan civil. Tuan-tuan, hal yang kedua yang saya ingin bangkitkan di sini ialah berkaitan dengan penurunan pangkat Ketua Pengarah Pelancongan yang dikatakan semalam telah disebut oleh beberapa seorang rakan. Ia telah berkhidmat selama lebih 36 tahun, mempunyai pengalaman PhD dalam pelancongan, tapi diturun pangkat setelah dilantik tak sampai pun 1 tahun. Apa yang dibising di luar sana ialah penurunan ini disebabkan oleh, saya tahu betul tak betul, saya minta menteri menjawab lepas ni. Yang pertama, dikatakan bahawa Ketua Pengarah ini tidak bersedia untuk membenarkan hidangan babi ketika lawatan ke Laos. Betul tak betul? Menteri jawab. Yang kedua, Ketua Pengarah ini juga tidak bersetuju untuk pelantikan anak saudara menteri untuk menjadi pegawai pelancongan di Auckland. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang disenaraikan. Betul atau tidak, penjelasan dari menteri perlu diberi dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan isu lain, dikatakan bahawa pemecatan ini isu bangsa. Kerana Dr. Ahmad orang Melayu. Dan ini cukup serius. Jadi saya minta perkara ini diperjelaskan dan sejelas-jelasnya agar rakyat di bawah tidak terkeliru dengan apa yang berlaku, kerana dengan pengalaman 30 tahun dan PhD yang dipegang adalah sesuatu yang saya rasa cukup tertinggi dalam suatu pertimbangan kerajaan. Tuan-tuan dan puan, Kementerian Pelancongan juga, rakyat gelisah apabila dicadangkan bak kutih sebagai hidangan warisan negara. Seolah-olah kita ni Taiwan ataupun Hong Kong. Kita tak menentang apabila dibawa busawat, utafam sebagai makanan warisan negara, kerana ia tidak bercanggah dengan agama. Tapi bila Tan Sri Yang di-Pertua, peraturan mesyuarat Berapa tu? 36-12. Ya, apa hal? Mana-mana ahli tidak boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tadi Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa tidak boleh, sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Elin tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. Okey, kalau gitu saya tarik balik lah. Tapi maknanya undang-undang lain itu pakai contoh. Undang lain yang ditarik balik. Contoh tu kena bagi yang betul lah, Hulu Terengganu. Baca dulu. Ini tak baca terus nak buat persepsi dalam Dewan Yang Mulia ini. Ini peluang saya tu. Kalau saya tak check tadi, you dah bawa pergi TikTok, dah satu Malaysia dah masuk. Tolonglah, nak cerita pasal benda ni baca dulu. Jangan koyak. Okey. Jangan koyak. Ini bukan isu koyak. Hulu Terengganu adalah seorang senior. Masa saya. Benda ni baca dululah. Okey, bagi. Terus. Dia dah tarik diri dah tarik dah tadi. Saya dah tarik. Okey, stop it dah. Okey, ya betul. Jadi isu bak kutih ni